Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan pada tahun 2021 ini. Saya mengharapkan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik. Pada kali ini saya ingin berkongsi mengenai zakat saham. Okey, kita ada beli dan kita ada jual. Ada setengah orang dia buat untung pada akhir tahun, ada setengah orang dia rugi. Persoalannya sekarang adalah jika kita untung, berapa banyak keuntungan kita perlu dizakatkan. Maksudnya kita perlu bayar kepada pusat zakat. Tak kisahlah negeri mana, kalau duduk Selangor bayar dekat Selangor, kalau duduk dekat Pahang bayar dekat Pahang. Macam saya bayar dekat Pahang lah. Kalau duduk dekat mana-mana negeri, bayarlah dekat negeri yang anda duduk tu. Okey, boleh bayar sekarang ni online je. Saya ambil klik boleh, bank to you boleh, bank Islam boleh. Kalau saya lah, saya buat online belaka kan, senang sekarang kan. Tak payah nak pergi pusat zakat apa semua dah. Nanti statement dia akan sampai ke rumah ataupun boleh log in je dekat website. Nanti kita dapat tengok statement yang kita buat pembayaran tu. Mudah, semudah-mudah itu. Okey. Itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah berapakah jumlah zakat yang perlu dibayar. Okey, baiklah, katakanlah saya ini seorang trader short term yang sangat-sangat aktif. Sangat-sangat aktif. Aktif saya tu bermaksud sehari tu ataupun seminggu itu paling kurang saya trade 3 kali seminggu ataupun sehari sampai 4 kali. Okey, macam mana saya nak mengira zakat yang perlu saya bayar? Ada beberapa cara. Mungkin dalam setahun tu nak bayar sekaligus je. Tapi anda masih perlu membuat kira-kira untung rugi tu secara bulanan ke, secara quarterly ke. Kira. Kalau contohnya permulaan modal kita RM50,000. Akhir nanti setelah ditolak kos apa semua, kita punya modal jadi RM80,000 contohnya. So kita ada keuntungan RM30,000. Keuntungan bersih RM30,000. Berapakah nilai yang perlu kita bayar bersamaan dengan keuntungan itu pada hujung tahun ni? Cakap mungkinlah kita nak buat kira-kira. Itu penting ni sebenarnya tuan-puan. Trading journal tau. Trading journal ni akan memberitahu kita transaksi beli dan jual, untung dan rugi. Bila kita ada trading journal kita, maksudnya kita punya ledger jual dan beli ni, kita tahu kita sedang buat apa, untung ke, rugi ke, apa ke. Okey, katakanlah kita untung sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, dalam setahun kita untung. Kita kena darabkan dengan 2.5%. Dalam kes ini, katakanlah keuntungan setahun itu adalah RM80,000. Jadi RM80,000 setahun kita untung RM80,000 bersih. Kita kena darab dengan 2.5%. Bermaksud jumlah yang kita kena bayar adalah sebanyak RM2,000. Katakanlah kita taklah sebanyak itu. Kita punya keuntungan hanyalah RM5,000 dalam masa setahun. Bermaksud RM5,000 darab dengan 2.5%, dan kita keuntungan yang perlu kita bayar kepada pusat zakat adalah sebanyak RM125. Kalau rugi tak perlu bayar. Okey. Seterusnya, untuk orang-orang yang trade long term maksudnya dia simpan saham melebihi setahun. Kalau dia simpan saham melebihi setahun, pengiraan dia berbeza. Okey, sebab dia tak beli jual setiap bulan, dia tak ada profit and loss punya statement. Dia just beli, lepas tu dia simpan. Okey, maksudnya saya beli bulan 1, tahun depan bulan 8 pun saya tak jual-jual lagi. Okey, berapakah jumlah zakat yang perlu dibayar? Okey, dalam kes ini saya baca scholar ada yang mengatakan bahawa jumlah yang perlu dibayar adalah nilai saham tambah dengan baki semasa akaun, tolak kos dan darab dengan 2.5%. Sebagai contoh, kita punya nilai semasa saham adalah RM1 dan kita mempunyai 20,000 unit. Nilai semasa saham tersebut adalah RM20,000. Dalam masa yang sama, kita punya baki dalam akaun trust yang kita tak guna pun. Kita nak beli saham lain dan lain kali kalau ada nak beli, tapi waktu ni kita tak guna. Ada baki dalam trust kita tu ada 2,000. Okey, ini termasuk juga dalam pengiraan ini. Dan tolak dengan kos yang ada sebab tu kita nak beli saham tu, ataupun dia tolak dividen ke apa ke, yang tu boleh tambah dalam tu. Yang tolak itu, saya ulang, nilai semasa saham tambah dengan baki semasa dalam akaun, tolak dengan kos, darab dengan 2.5%. Dalam kes ini, okay, contohnya kita ada RM20,000 saham. Kita ada dalam baki akaun, kita ada RM3,000.
kita tolak dengan kos kita 800, bermaksud jumlah yang perlu kita bayar adalah sebanyak 530 nilai zakat yang kita bayar. Okey, jelas? Saya harap part ini jelas. Dan seterusnya, yang terakhir adalah dividen. Okey, setengah scholar mengatakan bahawa tidak perlu pun membayar, tapi saya mengambil jalan yang lebih selamat untuk berkongsi. Anda boleh cek kemudian ya, untuk bahagian dividen ini. Untuk dividen, nilai saham semasa tambah baki tunai sama macam tadi, tambah dengan dividen dan tolak kos. Dalam kes ini, contoh kita ada nilai saham yang berharga, kita ada 20,000 saham yang berharga RM2. Jadi nilai saham kita adalah RM40,000, tambah dengan RM5,000 nilai cash yang kita ada dalam akaun trust. Lepas tu kita tambah dengan dividen yang kita dapat sebanyak RM1,000 contohnya, yang kita tolak dengan kos RM200. Ialah orang trade long term ni dia tak ada kos banyak, dia beli sekali je, tak jual-jual kan. So kos dia rendah. Darab dengan 2.5. Dalam kes ini contohnya ia adalah RM1,145. Okey, jadi kalau ialah kita membeli dan berniaga saham ni, trading saham ni ibaratnya macam kita berniaga sebenarnya. Dia adalah zakat pendapatan tau. Kita akan gunakan duit itu sama ada untuk reinvest balik sebagai kita punya harta, ataupun kita akan gunakan sebagai kita punya kegunaan seharian. Saya elok-eloknya berzakatlah sebahagian daripada keuntungan kita tu. InsyaAllah tak rugi sikit pun. InsyaAllah aku bertambah-tambah lagi. Okey.